Atira. Hello Atira, kenapa call ni? Saya dah tahu dah siapa yang curi colour pen saya. Syafiq. Apa? Syafiq yang curi colour pensel awak? Sebab dia je yang selalu tak turun rehat. Cakap tak ada duit konon. Padahal nak mencuri. Jahatnya dia tu. Harap muka je handsome. Okey Atira, awak bawa bertenang. Nanti saya fikirkan cara untuk buat dia mengaku dan pulangkan colour pensel awak balik. Ya, sementara tu awak jangan risau. Saya akan send dalam grup untuk semua jangan dekatkan diri dengan Syafiq. Okey, bye-bye. Biar betul. Tak boleh kan call Syafiq Hello? Hello Syafiq, kau dah dengar belum berita pasal kau tu? Pasal apa pula ni? Tak tahu apa pun. Kenapa? Tak apa. Aku share kat WhatsApp kau tunggu Kau buka WhatsApp. Oh. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Nak buat apa hari ni? Alah, homework banyak. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai fitnah. Jom kita start. Hai adik-adik, hari ini Abang Adam dan kawan-kawan nak bercerita mengenai fitnah. Adik-adik tahu tak apa tu fitnah? Adik-adik, fitnah ni adalah kata-kata atau perbuatan yang akan menjatuhkan reputasi seseorang. Fitnah ada 3 elemen. Ketiga-tiga perkara ini perlulah dipenuhi barulah terjadinya fitnah. Elemen pertama, perbuatan atau kata-kata itu adalah fitnah. Elemen kedua pula adalah perbuatan atau kata-kata itu merujuk kepada orang yang tuduh. Dan elemen ketiga, pernyataan itu telah disebarkan. Adik-adik, fitnah ada 2 jenis, fitnah slander dan fitnah label. Oleh itu, jom kita dengar elemen yang pertama daripada kakak Cempaka. Adik, nama kakak ialah Cempaka. Jadi kakak akan menerangkan elemen pertama iaitu perbuatan atau kata-kata itu sendiri adalah fitnah. Jadi untuk membuktikan elemen pertama ini, terdapat pelbagai cara yang adik-adik boleh gunakan. Antaranya ialah adik-adik boleh melihat kepada isi kandungan perbuatan atau kata-kata itu. Sebagai contoh, jika ada di kalangan adik-adik yang menuturkan ayat seperti, tadi aku nampak Ahmad tu dia curi basikal jiran dia. Jadi isi kandungan ayat yang menceritakan tentang Ahmad
mencuri basikal jiran dia tanpa mengetahui sama ada perkara itu betul ataupun tidak, ia masih boleh dianggap sebagai fitnah. Antara cara lain yang adik-adik boleh gunakan ialah dengan melihat walaupun perkara tersebut tidak melibatkan kata-kata ataupun percakapan, ia masih boleh dianggap sebagai fitnah. Sebagai contoh, jika berlaku kes kecurian di sekolah adik-adik, di mana guru-guru perlu mencari pesalahnya, jika ada di antara adik-adik meletakkan nama rakan lain atau nama individu lain di kalangan nama pesalah kes kecurian tersebut, ia masih boleh dianggap sebagai fitnah. Hal ini kerana walaupun perkara tersebut tidak melibatkan kata-kata ataupun percakapan, ia masih boleh memalukan nama rakan lain atau individu lain. Jadi, ia masih boleh dianggap sebagai fitnah. Elemen yang kedua adalah kata-kata itu merujuk kepada orang yang difitnah. Mesti ada tanya, siapakah orang yang difitnah ini? Orang yang difitnah adalah orang yang hendak menyaman di dalam mahkamah. Manakala orang yang disaman adalah orang yang tak kena fitnah. Sebagai contoh, kakak Sofia telah menuduh si lebah mencuri biskut kegemaran kakak Sofia di depan orang ramai. Orang ramai pula telah mempercayai bahawa si lebah ini seorang pencuri. Itulah elemen yang kedua ya adik-adik. Hai adik-adik, hari ini Abang Nabi nak ajar elemen yang ketiga, iaitu disebarkan. Disebarkan ni apabila perkataan fitnah itu sendiri diberi tahu ataupun disebarkan kepada orang lain. Jadi, mari kita lihat contoh. Contoh dia, Abang Nabil dituduh oleh Mail yang Abang Nabil suka curi ayam dia. Lepas tu Mail pula bagi rakan-rakannya seperti Pipin, Ihsan dan Fizi yang Abang Nabil suka curi ayam. Padahal Abang Nabil tak makan ayam tu. Itu adalah contoh disebarkan. Kesimpulannya, fitnah ni tak baik tau adik-adik. Nanti kawan-kawan akan rasa sedih. Oleh itu, jangan buat fitnah. Bye adik-adik. Hai adik-adik, aku harap semua sihat je kat rumah. Seperti yang adik-adik dah tahu, fitnah itu dapat dibahagikan kepada dua, iaitu libel dan slander. Apa itu libel? Libel merupakan pernyataan palsu yang akan merosakkan reputasi atau imej seseorang dalam bentuk kata-kata yang bercetak atau gambar. Ia merupakan fitnah yang boleh dilihat. Contoh libel adalah fitnah yang dilakukan melalui gambar, tulisan, filem, lukisan, penyiaran radio termasuklah media sosial. Oleh sebab itu, fitnah libel ini bersifat kekal. Slander tu apa pula? Slander merupakan kenyataan palsu yang merosakkan reputasi dalam kata-kata atau gerak isyarat. Ia merupakan fitnah yang berbentuk oral atau lisan, iaitu yang boleh didengari. Contohnya ialah fitnah yang dilakukan melalui kata-kata yang kita ucapkan. Dengan itu, fitnah slander ini bersifat sementara. Masa untuk ulang kaji. Okey adik-adik, di antara dua situasi ni, yang mana satu libel? A ataupun B? Jawapannya adalah B. Kerana libel bermaksud bahan fitnah itu dihasilkan dalam bentuk kekal dan boleh dilihat seperti surat khabar, media sosial, televisyen atau radio. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Antara dua situasi ni, mana satu slander? A ataupun B? Jawapannya adalah
Hal ini kerana slander bermaksud fitnah yang berlaku dalam bentuk lisan, iaitu seperti percakapan atau perbualan. Ini bermaksud fitnah ini disampaikan secara amnya melalui pendengaran maklumat. Ada sebab ke adik-adik kenapa kita tak boleh fitnah orang? Fitnah ni menyebabkan banyak sangat kesan yang buruk. Salah satu kesan daripada fitnah ialah reputasi seseorang itu akan rosak. Mereka yang difitnah akan tersisih dan dipulaukan oleh orang sekeliling mereka kerana nama baik mereka telah tercalar dan mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Selain daripada itu adik-adik, memfitnah juga akan membawa kerugian kewangan. Hal ini kerana mereka yang difitnah juga akan kerugian wang kerana mereka mungkin hilang pekerjaan dan hilang sumber pendapatan. Paling sedih sekali, memfitnah juga boleh membawa kepada penderitaan mental dan fizikal. Mereka yang difitnah akan menderita dari segi mental dan fizikal. Kesan daripada mereka dipulaukan dan dipinggirkan oleh rakan-rakan mereka. Mereka juga akan sering berasa resah kerana mereka telah difitnah melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh mereka. Adik-adik juga perlu berhati-hati kerana memfitnah boleh menjadi jenayah. Di bawah Kanun Keseksaan Akta 574, di bawah Seksyen 499, jika mana-mana individu ada membuat atau menerbitkan sebarang kenyataan tidak benar yang akan atau boleh merosakkan reputasi orang lain serta ditulis atau disebarkan dengan niat jahat adalah melakukan satu kesalahan jenayah fitnah. Mari kita lihat apakah pengajaran yang dapat kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kita perlulah sentiasa menyiasat suatu maklumat dahulu sebelum berkongsi maklumat tersebut dengan orang lain. Janganlah kita terus melulu tanpa memeriksa kerana setiap tindakan kita ada impaknya. Jika kita terus berkongsi maklumat dengan orang lain tanpa menyiasat kebenarannya, pergaduhan dan permusuhan seperti putus kawan boleh berlaku. Oleh sebab itu, jika seseorang dibicarakan di mahkamah, undang-undang memberitahu bahawa setiap perkara yang dikatakan oleh defendant, iaitu orang kenasaman, kepada plaintiff, iaitu mangsa, perlulah dibuktikan. Perkara ini dianggap sebagai justifikasi atau pembuktian. Sekiranya defendant, iaitu orang kenasaman, berjaya buktikan apa yang dikatakannya terhadap plaintiff, iaitu mangsa, adalah benar, maka dia tidak dikatakan memfitnah. Namun begitu, tidak boleh jika defendant, iaitu orang yang kenasaman, hanya berkata bahawa dia sesungguhnya percaya terhadap fitnah tersebut. Dia masih perlu buktikan kebenarannya. Contohnya, A memfitnah B bahawa B mencuri duit sebanyak RM100. Maka A perlu membuktikan bahawa B benar-benar mencuri. Pengajaran yang kedua adik-adik, kita haruslah mendekatkan diri dengan mereka yang jujur dan baik. Orang yang jujur dan baik tidak akan melakukan sesuatu perkara dengan terburu-buru. Orang yang cuba menjadi baik juga akan mengakui kesilapannya dan memohon maaf kepada orang yang dia telah fitnah.
Hal ini kerana meminta maaf adalah satu tindakan yang efektif untuk menyelesaikan masalah fitnah. Permohonan maaf haruslah juga dilakukan dengan seikhlas hati dan penuh rasa penyesalan. Contohnya, A meminta maaf kepada B kerana telah memfitnah B. A berjanji untuk menjelaskan perkara yang sebenar kepada rakan-rakan B. Ingatlah pesanan ini adik-adik. Berkata benar tidak akan menyakitkan orang lain. Tetapi, membohong hanya akan menyakitkan diri sendiri. Akhir sekali, kita hendaklah sentiasa bersangka baik dengan orang di sekeliling kita sebagaimana yang ibu bapa kita didik sejak kecil lagi. Jika kita beranggapan buruk terhadap orang lain, maka orang lain akan mula menuduh di antara satu sama lain. Ini akan mewujudkan satu suasana yang toksik dan tidak baik, maka haruslah kita menjauhinya. Jadi hari ini, adik-adik telah mendengar daripada kami tentang konsep fitnah. Kami ucapkan tahniah dan terima kasih kepada adik-adik semua. Akhir kata daripada kami berharap adik-adik semua dapat mempelajari perkara baharu dan mengambil iktibar daripada pembelajaran hari ini. Semoga kita jumpa lagi. Hello adik-adik, sekarang kita akan buat beberapa senaman kerana badan cergas, minda cerdas. Jadi, marilah ikut rentak kami dan sama-sama kita menjadi sihat. Go!